guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini saya ingin memberikan update ya, sebagaimana hari ini Dewan Rakyat menjadi kecoh disebabkan MP Arau sehingga mencetuskan kekecohan dengan kesombongan dan keangkuhan mereka, sahabat-sahabat semua. Ya, ini berpunca ya daripada ketidakpuasan hati jawapan daripada Timbalan Menteri terhadap kononnya ya beliau semasa buat live dihalang, dibuang, dan juga beberapa kononnya daripada penyokong-penyokong mereka video-video dikeluarkan dan sebagainya. Sedangkan sahabat semua, ya pihak TikTok sendiri sudah pun mengeluarkan kenyataan mana-mana video ataupun live streaming yang melanggar community guideline TikTok pastinya akan dihalang atau pastinya akan dibuang daripada TikTok. Jadi mereka menggunakan isu ini sekali laginya untuk ya menarik kononnya perhatian anak muda, kononnya kerajaan ini memberi arahan kepada TikTok untuk menghalang mereka buat live ataupun video-video. Tapi sebenarnya TikTok sendiri sudah membuat kenyataan bahawa video-video yang berunsur fitnah, yang tidak menyalahi yang menyalahi community guideline pastinya akan dibuang dan sebagainya. Jadi sahabat semua, sebelum kita teruskan dan juga mendengar kenyataan sendiri daripada MP Arau ini yang begitu sombong, begitu angkuh, ya jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempak. Hari ini panas ya. MP Arau cetus kekecohan. Ini adalah kesombongan dan keangkuhan daripada pihak pembangkang yang tidak boleh menerima kenyataan. Akhirnya ya mereka membuat tuduhan. Mereka membuat berbagai fitnah dan sebagainya. Sahidan cetus kecoh tuduh KKD arah TikTok ya, Kementerian Komunikasi dan Digital arah TikTok sekat siaran langsungnya. Itu antara tuduhan dan juga fitnah yang dilakukan oleh MP Arau ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum saya mainkan video juga di dalam apa yang dinyatakannya di dalam kenyataan beliau di Dewan Rakyat ini, hari ini petang ini tadi kecoh ya apabila Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Sahidan Kasim tidak berpuas hati dengan jawapan Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital berkenaan siaran langsung ucapannya di akaun TikTok miliknya didakwa telah disekat semalam. Beliau mempersoalkan adakah Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat dalam memberi arahan kepada penyedia platform TikTok untuk menyekat siaran langsungnya. Ketika menjawab soalannya itu, Tionia berkata kementerian sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu dan menafikan terlibat mengeluarkan sebarang kenyataan. Oh, itu antara tuduhan panas ya daripada pihak pembangkang hari ini, sahabat semua, yang kita lihat ya mereka begitu lantang ya memburukkan kerajaan, membuat fitnah, tuduhan, dan kononnya kerajaan hari ini campur tangan, sedangkan hakikatnya TikTok sudah pun membuat kenyataan bahawa mereka tidak melanggar ataupun tidak terikut ataupun tidak mengikut mana-mana arahan khususnya daripada kerajaan ya, kerana mereka melakukan itu atas guideline rules di TikTok, yaitu mereka jika menyalahi community guideline TikTok pastinya video ataupun live streaming itu akan diberhentikan. Jadi sahabat semua, mari kita dengar sedikit ucapan sombong angkuh daripada pemimpin ini untuk kita dengar dan nilai bersama ya bagaimana dan apakah yang mereka katakan. Jadi dia orang berjuang habis-habisan tentang hak dan kebebasan. Hari ini Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Dia bagi PH memerintah. Bila PH memerintah, perkara pertama mereka berbincang dengan pihak sosial media. Yang saya tahu mereka berbincang dengan TikTok supaya tidak benar perkara-perkara yang boleh menyentuh perkara-perkara yang telah disebutkan. Tetapi saya nak beritahu, saya tidak patut dihalang sebab saya bercakap di Parlimen pengurusi. Saya bukan cakap di luar. Di luar boleh halang saya. Di Parlimen, hak saya di Parlimen telah dinafikan bukan saja oleh pelbagai pihak termasuk TikTok. Kerana pihak kerajaan telah membincangkan dengan TikTok. Di antara perkara yang saya tidak akan sentuh ialah raja-raja. Tidak akan sentuh agama. Tidak akan sentuh bangsa. Kalau kita sentuh, kita tidak ada kekebalan di Parlimen. Tetapi untuk yang lain kita bebas. Jadi kenapa dibuat begini? Kenapa disengsarakan orang yang ingin bercakap mengenai masalah rakyat Malaysia?
ingin bercakap pasal KWSP, ingin bercakap tentang harga barang yang meningkat, kos hidup yang meningkat. Ya, Penang cakap ya. Saya nak Penang perbetul. Jadi sahabat-sahabat semua, itu sedikit sedutan ya ketidakpuasan hati Arau. Kononnya beliau disekat, kononnya beliau dihalang daripada melakukan TikTok. Sedangkan dia sendiri tahu ya community guideline itu akan membuang segala video ataupun live streaming jika mereka melanggar rules itu, sahabat-sahabat semua. Tetapi mereka masih melakukannya ya dengan menggunakan kononnya menyuarakan suara rakyat, menyuarakan keprihatinan mereka kepada rakyat, tetapi hakikatnya mereka cuma menggunakan itu sebagai satu alasan ya untuk untuk menyalahgunakan menyalahgunakan TikTok untuk mereka guna pakai untuk seperti membuat fitnah, membuat membenci, untuk mendesak rakyat di luar sana untuk membenci kerajaan, dan banyak lagi yang kita lihat hari ini di TikTok dan mana-mana video di sosial media ya, daripada lebay-lebay daripada penyokong mereka sendiri dan juga pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional ini. Jelas apa yang mereka lakukan itu sebenarnya menyalahi, tapi mereka begitu sombong, mereka begitu angkuh mengatakan kononnya demi rakyat, kononnya demi KWSP dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Oh, memang satu sikap yang begitu sombong daripada mereka itu. Jadi beliau juga menyarankan Saidan untuk membawa tuduhannya keluar Dewan Rakyat dan memfailkan tindakan. Ini jawapan daripada Tio ya, Timbalan Menteri. Jadi saya nak menegaskan bahawa Kementerian tiada pengetahuan kenapa TikTok live YB Arau ditutup semalam semasa perbahasan ucapan beliau. Saya rasa tuduhan bahawa TikTok live beliau ditutup oleh sebab KKD mengadakan kolaborasi dan perjumpaan dengan platform media sosial itu adalah satu tuduhan yang tidak bertanggungjawab katanya. Ya, kalau beliau memang berani, bolehlah keluar dari Dewan dan ulangkan sekali lagi tuduhan beliau supaya tindakan undang-undang boleh diambil katanya ketika sesi perbahasan rang undang-undang pembakalan 2023 peringkat jawatan kuasa Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Jadi Saidan tidak berpuas hati kemudian bangkit mencelah, mengatakan beliau tiada masa untuk mencabar mana-mana pihak. Keadaan Dewan Rakyat pada satu ketika bagaikan tidak terkawal apabila arahan timbalan yang dipertua Elis Lau Keong agar Saidan berhenti mencela dan duduk tidak dihiraukan. Sebaliknya Saidan menjelaskan, saya tadi bertanya bukan mencabar, bukan kerja saya pergi cari peguam. Nak bagi peguam itu kerja, tu bukan kerja saya katanya. Bukan kerja kami. Saya tanya satu soalan, adakah kementerian terlibat? Jadi kalau saya tak boleh cakap di pilihan, saya nak cakap mana katanya? Itu soalan Arau. Jadi YB meminta penjelasan, kalau tidak, kata tidak, ini cabar pagi keluar. Saya bukan gila hobi nak buat kerja cabar-cabar, kita banyak kerja lain untuk rakyat katanya lagi. Jadi Nicing kemudian mengulangi penegasannya mengatakan bahawa kementerian sama sekali tidak terlibat dengan apa yang didakwa Saidan. Saya jawab di sini, KKD tidak terlibat. Kalaupun KKD terlibat, saya rasa TikTok live tadi pun KKD akan minta TikTok untuk padamkan. Tetapi YB kena faham, TikTok bukanlah syarikat yang ditubuh di Malaysia dan juga bukanlah syarikat di bawah KKD. Dia tak akan dengar arahan KKD seperti itu saja. Saya minta YB tanya soalan ini kepada TikTok, katanya lagi. Jadi sahabat semua, ini yang berlaku ya apabila Saidan MP Arau ini membuat tuduhan melampau, mengatakan KKD, Kementerian Komunikasi Digital ini terlibat ya menutup, memadam live streamingnya semasa di Dewan Rakyat. Ya, jadi ini adalah satu tuduhan fitnah dan Timbalan Menteri ini membuat cabaran agar kalau dia berani untuk mengulanginya di luar, tapi beliau tidak berani untuk melakukannya semua itu sebab ini jelas bahwa apa yang cuba dilakukannya itu adalah untuk memprovokasi, untuk membuat tuduhan palsu, ya fitnah semata-mata khususnya kepada kementerian ini, sahabat semua, yang jelas tidak terlibat ya dengan apa yang berlaku. Mungkin dia habis data mungkin kan. Itu dia sahabat semua. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan saya dan sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan sekali lagi kalau anda mau memberikan komen, sila berikan komen anda, tapi ingat memberi komen dengan cara berhemah. Sekali lagi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye bye.